Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Rizadin Roslan dalam 15 minit MMTV edisi 13 Januari 2023. Ketua UMNO bahagian Sembrong Datuk Seri Hishamuddin Hussein meluahkan rasa hairan dan tidak tahu sebab dituduh sebagai pengkhianat parti. Bekas Naib Presiden UMNO itu bagaimanapun menzahirkan penghargaan kepada Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kerana memaafkan 10 ahli parlimen yang memberi surat akuan SD kepada Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menjadi Perdana Menteri ke-10. Ujarnya perkara yang berlaku itu tidak perlu disesali sehingga dituduh mengkhianati kepimpinan UMNO. Jelasnya lagi, pihaknya konsisten dengan pendirian sebelum ini berhubung kerjasama dengan Pakatan Harapan PH yang bercanggah dengan ketetapan parti. Pada masa sama, SD yang diserahkan kepada Muhyiddin itu kemudiannya ditarik balik selepas diarahkan oleh parti selain bersetuju dengan pendirian yang dibuat. Justru katanya tidak timbul isu pengkhianatan terhadap UMNO. Dalam perkembangan sama, beliau turut bersedia dan menyerahkan soal kedudukannya kepada parti sekiranya dikenakan tindakan. Jangan niat talkinkan diri sendiri. Itu peringatan dan jawapan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ketika ditanya berhubung dakwaan dirinya yang dianggap sebagai punca kekalahan UMNO pada PRU 15 baru-baru ini. Jelas beliau pimpinan dan semua ahli parti tidak boleh meletakkan niat untuk mentalkinkan parti sekiranya mahu mencipta kebangkitan semula. Episod PRU 14 lalu menyaksikan Datuk Seri Najib Tun Razak menjadi pusat graviti serangan oleh pihak musuh dari luar dan dalam hingga berjaya merebahkan papan paling kehadapan dalam UMNO. Ahmad Zahid dalam satu tembual eksklusif bersama MMTV memberitahu teori dan amalan terhadap Najib turut terpalit kepada dirinya yang memegang jawatan Presiden. Tegasnya, UMNO mungkin menempah talqin untuk dibaca lebih awal sekiranya perkara itu tidak disedari oleh pimpinan dalaman dan ahli parti. Tetapi kalau ini tidak disedari oleh pimpinan dalaman dan pimpinan di peringkat tengahan, artinya peringkat bahagian, maka saya rasa kita menempah talqin untuk dibacakan lebih awal sebelum kita masuk ke liang lahat. Maka untuk kita bangkit semula, jangan hingga berniat untuk mentalqinkan diri sendiri, atau kita hendaklah sembahyang sebelum kita disembayangkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan terdapat banyak kecurangan yang dianggap keterlaluan di Kementerian Keuangan MOF. Menurut beliau, kecurangan itu dilihat ketika menyemak fail-fail di Kementerian Terbabit dan skala salah laku di kementerian itu adalah terlalu banyak. Tegas beliau, apa yang didedahkan itu bertujuan agar penjawat awam memahami bahawa ketirisan yang berlaku itu tidak seharusnya berterusan. Isu berkenaan turut mendapat pemerhatian Presiden Pemerhati Rasuah Malaysia MCW Jais Abdul Karim yang mencadangkan agar kerajaan menubuhkan sebuah jawatan kuasa khas. Sebanyak 12 lorong identifikasi frekuensi radio RFID akan ditambah selewat-lewatnya pertengahan April nanti bagi menangani masalah kesesakan di Plaza Tol. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata pihaknya telah memanggil wakil dari kumpulan Touch and Go Malaysia, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan Plus Malaysia pagi tadi bagi mendapatkan maklumat jelas mengenai isu RFID. Ujarnya, berdasarkan rungutan yang diterima, rata-rata pengguna transaksi berkenaan mengeluh mengenai kekurangan laluan transaksi RFID yang menyebabkan kesesakan teruk di Plaza Tol. Jelas beliau, dalam perjumpaan itu pihaknya telah mengarahkan tindakan diambil secepat mungkin yang menjurus kepada penyelesaian masalah di samping memastikan keselamatan semua pihak terjamin. Selepas lebih sedekat pemasuhan 4 klasifikasi tontonan filem dan video di televisyen atau pawagam di negara ini, kerajaan bakal mewujudkan 2 lagi klasifikasi baharu pada 1 Februari depan.
Perkara itu dimaklumkan menerusi Warta Kerajaan Persekutuan yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail pada 3 Januari lalu. Dua klasifikasi baru itu ialah P12 untuk kalangan penonton berumur 12 tahun ke bawah memerlukan bimbingan ibu bapa dan 16 tahun untuk tontonan mereka yang berusia 16 tahun ke atas. Sementara itu, dua lagi kategori yang sedia ada iaitu U dan 18 masih lagi dikekalkan oleh Lembaga Penefisan Filem LPF sejajar perkembangan trend industri perfilman sejagat. Seorang pejabat awam mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate Tampin hari ini atas kesalahan memiliki cecair vape yang mengandungi dadah jenis ketamin Selasa lalu. Tertuduh Aznel Hafiz Muhammad atau Basirun 31 tahun telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 12/2 Akta Dadah Berbahaya ADB 1852 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 12/3 Akta yang sama. Jika sabit kesalahan, boleh dipenjara sehingga 5 tahun atau didenda sehingga RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Dalam pertuduhan berasingan membabitkan penjawat awam itu dan dua orang pekerjanya iaitu Muhammad Hakimi Mazlan 23 tahun dan Muhammad Haris Abdul Halim 18 tahun, mereka telah mengaku salah atas tuduhan memiliki cecair mengandungi dadah. Magistrate kemudiannya menetapkan tarikh 23 Februari nanti bagi sebutan semula kes dan wang jaminan RM4,000 bagi setiap tertuduh. Thailand merancang untuk mengutip bayaran sebanyak 300 baht bersamaan RM39.28 daripada pelancong asing yang tiba di negara itu bermula Jun depan. Menteri Pelancongan Pithak Ratchakit Prakan berkata hasil kutipan bayaran itu akan digunakan untuk membantu pelancong sekiranya terlibat dalam kemalangan selain membantu pembangunan destinasi pelancongan. Ujarnya bayaran cas itu tidak akan dikenakan pada warga asing yang memiliki permit kerja dan pas sempadan. Negara ekonomi kedua terbesar Asia Tenggara itu bukan sahaja menjadi tempat pelancongan semata-mata, malah turut menyumbang kira-kira 12% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK sebelum pandemik COVID-19. Penyanyi dan penulis Lisa Mary Presley, 54 tahun, meninggal dunia semalam selepas dikejarkan ke sebuah hospital di California akibat serangan jantung. Lisa Mary adalah satu-satunya anak mendiang penyanyi legenda rock and roll Elvis Presley. Kejayaan muzik Lisa Mary bermula dengan album solonya To Whom It May Concern pada 2003, diikuti Now What pada 2005 dan kedua-duanya mengungguli 10 tangga teratas carta album Billboard 200. Lisa Mary berkahwin sebanyak 4 kali dan pernah berkahwin dengan bintang pop Michael Jackson pada 1994, hanya 20 hari selepas bercerai dengan suami pertamanya Danny Keogh. Membuka gerbang informasi terkini, maklumat tepat, sahih dan diyakini. Kami sajikan berita dalam dan luar negara. Kupasan berita merentas dimensi tanpa sempadan. Bukan itu sahaja, berita eksklusif dan inklusif juga menjadi keutamaan kami. Kami gunakan suatu perspektif berbeza untuk membuka mata anda. Info tetap kami berikan tanpa perlu anda cari. Hanya terbaik buat anda. 5 hari seminggu setiap hari pada jam 6.45 petang. Tak perlu tunggu berita jam 8. Inilah saluran berita yang lebih pantas. Ringgit melonjak ke paras tertinggi dalam tempoh 10 bulan berbanding dolar Amerika Syarikat berikutan jangkaan kenaikan kadar faedah yang lebih perlahan di AS dan data inflasi terkini menunjukkan arah aliran menurun. Active Trade Diogenes Rodriguez Dadis berkata data indeks harga pengguna IHPAS menunjukkan inflasi adalah sejajar dengan jangkaan pasaran iaitu pada 6.5% tahun ke tahun. Tambahnya, pasaran juga mentaksir perkara itu sebagai isyarat bahawa inflasi adalah terkawal di Amerika Syarikat dan mungkin mendorong Rizab Persekutuan AS untuk memperlahankan kadar kenaikan faedah
pada separuh kedua 2023. Sementara itu, ringgit yang diniagakan di negara lain kebanyakannya rendah berbanding kumpulan mata wang utama. Tenaga Nasional Berhad TNB berminat untuk meneroka dan mengambil bahagian dalam pembangunan serta operasi penyelesaian tenaga di Ibu Kota Nusantara, Indonesia merentasi pelbagai teknologi seperti gas, solar, angin, hidro dan penyimpanan bateri. Dalam pada itu, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tunku Abdul Aziz menyerahkan surat hasrat LOI kepada pengerusi Otorita Ibu Kota Nusantara IKN pada 8 Januari lalu. TNB turut berminat untuk meneroka sebarang peluang dalam perniagaan kesaling hubungan grid melalui kerjasama dengan PT Perusahaan Listrik Negara PLN untuk membangunkan infrastruktur penghantaran voltan tinggi yang selamat dan boleh dipercayai di Global City for AII IKN Nusantara. Penjaga gol Harimau Melaya Ahmad Shihan Hazmi Muhammad sah menyertai Johor Darul Takzim JDT pada saingan Liga Super musim ini menerusi klip video yang dipaparkan di laman rasmi Johor Southern Tiger hari ini. Sebelum ini, pemilik Johor Darul Takzim Tunku Ismail Sultan Ibrahim memberitahu tidak mengenali siapa penjaga gol berkenaan. Namun prestasi cemerlang yang ditunjukkan Ahmad Shihan semasa saingan Piala AFF baru ini menarik minat pemilik JDT itu. Sebuah video yang dimuat naik di Instagram rasmi milik JDT hari ini, Ahmad Shihan dilihat menaiki limousin sebelum melangkah masuk ke stadium sebelum ke bilik persalinan sambil memahati jersey bernombor 33 yang bakal disarungkan pada saingan Liga Super musim ini. Ahmad Shihan kini melengkapkan kuarta penjaga gol skuad Harimau Selatan yang kini memiliki Fariza Malias dan Muhammad Haziq Nazli. Pasangan beregu badminton lelaki negara Ong Yew Sin dan Teo Ee Yi bertemu pemegang ranking nombor 1 dunia Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto di Axiata Arena pada pukul 7 petang hari ini. Dalam perlawanan pusingan kedua semalam, beregu profesional Malaysia itu bekerja keras sebelum beroleh kemenangan ke atas gandingan Taiwan yang menghuni ranking ke-15 dunia Lu Ching Yao dan Yan Po Han dengan kemenangan 17-21, 21-13, 21-14. Pasangan beregu itu turut memberitahu selain sokongan padu daripada penyokong tempatan, kejayaan menewaskan beregu handalan Indonesia itu dalam saingan kumpulan pada jelajah dunia akhir di Bangkok, Thailand Disember lalu sedikit sebanyak meningkatkan keyakinan mereka untuk berjaya di suku akhir petang ini. Baiklah, sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 14 Januari 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya, Rizal Roslan. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.